Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda bersama rakan setugas Hakim Rahman yang masih lagi bersiaran secara langsung menerusi Skype dari rumah. Ini antara percubaan tim Awani Pagi untuk lihat bagaimana pengalaman bekerja dari rumah seperti mana hampir seluruh dunia juga sedang cuba bekerja dari rumah adaptasi kepada normal baharu ini memandangkan kita masih lagi memerangi COVID-19 itu. Bagaimana agaknya pengalaman Hakim sudah hari keempat, kelima berada di rumah? So far so good. Ada banyak perkara yang perlu kita terokai dan pastinya ia menuntut untuk kita lebih kreatif dengan mungkin limited resources yang ada. Tapi it can be done, masih boleh dilakukan. Nala. Ya, asalkan Hakim kekal duduk dan jangan berdiri, saya rasa okey saja. Dan kita nak mulakan dengan perkembangan menarik dan apa yang menjadi tumpuan di astroawani.com. Pastinya semalam ramai yang tertumpu kepada kekecohan yang tercetus dalam sidang Dewan Rakyat hari pertama. Tetapi kita nak mulakan dengan perkembangan COVID-19 dahulu. Kita tak boleh lupakan tentang perang yang masih lagi berlangsung ketika ini terhadap pandemik COVID-19. Yang semalam kita saksikan bilangan kes yang kita lihat dicatatkan kembali satu digit dan dalam masa yang sama tiada kematian yang direkodkan. Sebelum ini kita menyaksikan sudah meningkat kepada angka 2 digit tetapi semalam sudah pun kembali kepada angka 1 digit iaitu sebanyak 7 kes setakat Isnin dan bilangan itu adalah separuh daripada kes yang dicatatkan hari sebelumnya iaitu sebanyak 14 kes. Dan kata KKM dalam satu kenyataan daripada 7 kes tersebut 6 daripadanya merupakan kes import dan 1 kes merupakan penularan tempatan. Dan dalam 7 kes baru itu, ini menjadikan jumlah kes positif sebanyak 8,725 kes. Sementara itu, jumlah kes aktif pula adalah sebanyak 83 kes yang telah pun diasingkan, Hakim. Ya, walaupun jumlah kes jangkitan baru telah kembali kepada angka 1 digit, tetapi dalam masa sama, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga menemui satu lagi kluster baharu yang dikesan di Melaka, iaitu kluster yang dinamakan sebagai kluster North Rogot di Melaka. Ini merupakan kluster kes pertama. Kluster North Rogot ini bermula apabila rakyat Malaysia tersebut baru pulang dari Rusia pada 5 Julai lalu dan keputusan kes saringan individu ini adalah individu ke-8,673 yang masuk melalui pintu antarabangsa didapati positif dan kemudian dia dibawa ke Hospital Sungai Buloh. Manakala kes kedua kluster ini dan merupakan rakan kepada kluster pertama dan mereka sebenarnya menaiki pesawat yang sama juga pada 5 Julai lalu. Dan ini juga menunjukkan bahawa perang terhadap COVID-19 ini walaupun kerajaan telah menasihatkan untuk mereka home quarantine di rumah sekiranya bawa pulang daripada luar negara atau bawa kembali daripada mana-mana lokasi berisiko dan mempunyai ujian rapid test di lapangan terbang antarabangsa di semua pintu masuk, kemungkinan untuk anda membawa virus tersebut dan menyebarkannya kepada orang lain masih lagi tinggi. Naila. Ya, dan dalam masa yang sama, apa juga yang dikongsikan semalam, ini pengumuman Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataannya bercakap tentang rakyat Malaysia yang sudah pun pulang dari luar negara. Seperti mana kita lihat kes-kes baru positif COVID-19 ini kebanyakannya dicatatkan daripada kes import, iaitu kes yang diimportkan yang pulang dari luar negara dan sebagainya, terutamanya kes kluster baru yang dicatatkan di Melaka. Jadi apa yang dikongsikan, seramai 793 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui KLIA dan KLIA 2 dari beberapa negara pada Isnin dan daripada jumlah itu seramai 787 diperintah menjalani kuarantin wajib di kediaman mereka manakala 6 individu dibawa ke hospital. Dan secara keseluruhannya PDRM juga ada membuat 1,178 pemantauan pematuhan SOP home quarantine dan mendapati mereka mematuhi SOP yang ditetapkan. Jadi kalau ada antara anda yang pulang dari luar negara yang mungkin ada rasa gatal nak keluar kerana ini bergantung kepada kawalan kendiri, disiplin anda sendiri untuk berada di rumah menjalankan kuarantin itu, tetapi dalam masa yang sama pihak berkuasa ada menjalankan pemantauan juga untuk melihat sama ada SOP itu diikuti pun atau tidak. Dan bercakap tentang rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara, kita melihat beberapa kes positif sudah pun direkodkan daripada kalangan rakyat ini dan satu mungkin aspek yang mungkin membimbangkan sedikit yang kita boleh mungkin kita lebih
menumpukan perhatian sedikit adalah berhubung dengan saringan COVID-19 yang dijalankan di lapangan terbang. Ini satu laporan daripada Code Blue yang menyatakan beberapa kes ataupun beberapa penumpang yang tiba di KLIA di lapangan terbang, apabila mereka menjalani saringan di lapangan terbang itu, mereka didapati negatif. Tetapi kemudian apabila mereka pulang ke tempat lain iaitu di Sarawak, 5 daripada penumpang itu didapati positif. Jadi ini menimbulkan sedikit kebimbangan berhubung dengan kes ataupun berhubung dengan ujian saringan COVID-19 yang dijalankan di lapangan terbang itu, iaitu antigen rapid test, iaitu dilakukan. Anda boleh dapat keputusan dalam masa sejam atau 2 jam sahaja. Tetapi akurasi ujian saringan itu mungkin dipertikaikan. Kita lihat ada juga yang walaupun disahkan negatif, kemudiannya bila buat test lagi satu di lapangan terbang di Sarawak pula didapati positif. Jadi ini sedikit membimbangkan, merisaukan, terutamanya buat mereka yang pulang dari luar negara. Itu mungkin boleh kita lihat risiko jangkitan itu semakin meningkat, Hakim. Ya, dan ini pastinya menimbulkan sedikit persoalan terhadap keberkesanan kit ujian pantas yang sering digunakan. Tapi dalam masa sama juga mungkin kita juga perlu melihat kepada tempoh inkubasi ataupun pengesanan virus COVID-19 itu, kerana mungkin ia mengambil masa. Ada sebab mengapa Kementerian Kesihatan Malaysia meletakkan tempoh 14 hari untuk mereka dirawat ataupun dikuarantin bagi melihat perkembangan, kerana kita serba maklum sebelum ini sesiapa yang dijangkiti yang membawa virus tersebut mungkin kesannya hanya akan dapat dilihat selepas 4 atau 5 hari. Sebab itu penting untuk meneruskan pemantauan sekiranya anda baru pulang. Walaupun anda disahkan negatif di lapangan terbang ataupun di pintu masuk antarabangsa negara, penting untuk anda terus mengamalkan self-quarantine ataupun home quarantine itu. Dan itu antara perkembangan mengenai kes COVID-19 di dalam negara kita. Tapi dalam masa sama juga, selain daripada perkembangan COVID-19 ini, kita lihat semalam juga menyaksikan satu sejarah baru dalam sistem demokrasi berparlimen negara-negara. Semalam berlangsungnya hari pertama sidang parlimen yang diadakan dalam suasana normal baharu. Dan apa yang menarik perhatian atau tumpuan semalam adalah dengan pelantikan yang di-Ketua Dewan Rakyat yang baru, iaitu Dato' Azhar Azizan Harun yang dilantik sebagai yang di-Ketua Dewan Rakyat yang ke-10, dan juga Dato' Sri Azalina Osman, Ahli Parlimen Pengarang, sebagai timbalan yang di-Ketua ataupun timbalan Speaker Dewan Negara. Pastinya tumpuan melihat kepada perjalanan sidang Dewan Rakyat yang sejak dari awal pagi lagi bermulanya sidang Dewan Rakyat cukup gempita dengan perdebatan yang dilaungkan. Tapi dalam masa yang sama kita lihat Parlimen ataupun Dewan Rakyat juga mencipta sejarah. Banyak sejarah yang tercipta pada 13 Julai ataupun Isnin semalam, Naila. Pertama, pertukaran speaker ketika tempoh penggal masih lagi belum berakhir. Yang kedua, pelantikan timbalan speaker wanita yang pertama sekali, iaitu Datuk Seri Azlina Osman yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang politik pasti, dan juga mempunyai latar belakang perundangan. Ya, dan pastinya bukan sahaja normal baharu yang kita saksikan di sidang Dewan Rakyat semalam, kita lihat juga percaturan politik baharu juga, itu mungkin menjadi normal baharu dalam parlimen kita saksikan. Tetapi apapun apa yang kita saksikan semalam itu, kata speaker terbaru Dato' Azhar Azizan Harun, beliau tidak gentar dalam melunaskan amanah baharunya itu walaupun diasap pelbagai kecaman pada hari pertamanya. Tidak menyesal dengan jawatan disandangnya, bekas pengerusi SPR itu mengakui cabaran itu satu pengalaman baharu buat dirinya. Kita saksikan apa yang dikongsikan beliau semalam. Kita akan cuba mengawal Dewan Rakyat. Itu tugas saya dan juga tugas-tugas timbalan-timbalan yang dipertua. Kita akan cuba sedaya upayalah untuk mempertahankan standing order, untuk mengadakan dekorum sebagaimana yang diperlukan untuk memperkasakan institusi parlimen. Ya.
Ya, Ya, kalau itu kita antara... lihat, Ya, teruskan Hakim. saya nak cakap apa nak cakap? Tak apa, teruskan. Okey, tak apa. Apapun kalau kita lihat pelantikan yang di-Pertua Dewan Rakyat yang baru ini dibuat dengan undi semua ahli Dewan Rakyat. Bukan semua sebenarnya, kerana daripada 222 ahli parlimen, perbezaan undi yang mengakibatkan Datuk Aziza Azhar Harun ataupun kita panggil Ad Harun, lebih dikenali sebagai Ad Harun ni, dibuat dengan perbezaan 2 undi saja, iaitu 111 menyokong pelantikan Speaker Dewan Rakyat yang baru, manakala 109 tidak menyokong, 1 tidak hadir kerana tak sihat katanya MC, dan juga 1 berkecuali. Dan ini juga menyebabkan ataupun bukti menunjukkan betul satu Perikatan Nasional mempunyai majoriti, kerana apa-apa angka apabila melebihi satu lagi pihak dia memang menunjukkan majoriti. Tetapi dalam masa sama ini juga menimbulkan persoalan yang dibangkitkan oleh Ketua Pemuda UMNO, iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, yang mempersoalkan mampukah Kerajaan Perikatan Nasional bertahan dengan usul untuk mengosongkan kerusi Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof hanya menang tipis di Parlimen pada Isnin. Itu persoalan yang timbulkan. Ketua Pemuda UMNO yang sebelum ini cukup lantang dan juga menyuarakan pendapat bahawa sekiranya usul untuk menukar speaker itu tidak berjaya dilakukan, maka beliau mencadangkan kepada Paguk ataupun Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk membubarkan sahaja Parlimen untuk memberi mandat baru ataupun fresh mandate kepada kerajaan. Naila. Ya. Percaturan politik di Parlimen ini salah satu cabaran yang bakal dihadapi Speaker Datuk Azhar Azizan Harun ataupun Ad Harun. Dan selain itu ada juga cabaran yang beliau sudah pun hadapi pada hari pertama, bukan saja cabaran teknikal untuk mengendali talkback dan sebagainya, mikrofon itu mungkin ramai juga yang lihat kesukaran dia, tetapi dalam masa yang sama satu lagi cabaran adalah untuk mengawal keadaan kekecohan dalam Parlimen itu yang kita dapat saksikan. Pada hari pertama sudah pun kecoh, dan antara kata-kata yang mewarnai Parlimen semalam adalah gelap dan bedak. Itu antara kata-kata yang dilontarkan, yang kita lihat dilontarkan semalam oleh Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, wakil BN di Baling, yang sebenarnya tertuju kepada wakil DAP Batu Kawan P. Kasturi Rani, yang katanya disifatkan sebagai gelap dan perlu dipakaikan bedak. Itu antara komen-komen yang dikeluarkan semalam dan terus mencetuskan kemarahan beberapa pihak, dan terus kita lihat kekecohan tercetus di situ. Dan apa yang dikatakan oleh Ad Harun selepas itu dalam sidang media, katanya itu adalah open to interpretation at the time, sama ada kenyataan itu adalah seksis, adalah resis ataupun tidak, itu adalah tertakluk kepada interpretasi tafsiran masing-masing. Jadi komen itu selepas itu telah pun ditarik balik oleh Abdul Aziz dan telah pun disifatkan sebagai satu penghinaan. Jadi kita lihat ya, ramai juga yang membuat perbandingan di media sosial, banyaklah kata-kata yang membandingkan antara sidang Parlimen semalam dan juga antara sidang Parlimen digital yang telah diadakan baru-baru ini dalam kalangan anak-anak muda dan belia. Perbandingan antara kedua-dua itu dan bagaimana agaknya usul yang dibahaskan dan juga komen-komen yang dilontarkan dalam sidang Parlimen itu amat berbeza. Naratifnya yang mungkin ada bandingkan matang ataupun tidak, itu antara persoalan yang mungkin kita boleh yang sebenarnya menjadi tumpuan semalam, dan kita akan saksikan sidang Parlimen hari ini mungkin akan reda sedikit. Tetapi dalam masa yang sama, selain daripada komen-komen yang dikatakan seksis dan resis ini, dalam masa yang sama juga kekecohan berlaku apabila ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman juga, yang semalam apabila ingin mencelah dalam perbahasan ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah pun juga dilontarkan dengan beberapa komen-komen yang agak boleh dikatakan menghina. Katanya digambarkan sebagai cucu, katanya cucu yang nak mencelah, dan juga ada juga yang tanya kepada beliau, tanya atuk kenapa diletak jawatan. Ini adalah antara komen-komen yang diterima oleh Syed Saddiq ketika beliau ingin mencelah pada sidang Parlimen semalam, yang menimbulkan juga persoalan mengenai
peranan ataupun pengaruh yang yang dimiliki oleh anak muda dalam parlimen itu, adakah ia dilihat kurang serius, dan ini juga banyak mendapat perhatian susulan daripada sidang parlimen digital baru-baru ini, menimbulkan topik tentang kuasa anak muda itu dalam politik tanah air, dan ini sekali lagi menimbulkan persoalan tentang apa peranan dan apa sebenarnya kuasa yang anak muda ada dalam politik itu, Hakim. Ya, tapi yang penting semalam sidang pertama Dewan Rakyat semalam menyaksikan kita banyak belajar perkara baru. Pertamanya apakah itu standing order, tugas-tugas speaker Dewan Rakyat, dan juga satunya yang mereka perlu ingat bahawa segala perbahasan, perdebatan yang berlaku di Dewan Rakyat itu juga boleh diikuti secara langsung oleh seluruh rakyat Malaysia, dan mereka dapat menilai sendiri kualiti ataupun wakil rakyat bagaimanakah sebenarnya yang anda pilih dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu, yang anda rasakan sepatutnya mewakili suara penduduk di kawasan anda, berdebat ataupun bercakap soal anda berbanding dengan memperlekeh ataupun mempersendakan ahli parlimen, dan itu menyebabkan, dan dengan persidangan parlimen digital yang berlaku, dia dapat lihat perbezaan yang agak ketara di situ. Tapi apapun, kita harapkan keadaan akan kembali pulih, maksudnya tahap kematangan ahli-ahli parlimen kita untuk berdebat ataupun membenarkan suatu isu itu dibincangkan semakin baik pada hari ini. Kerana hari ini sidang Dewan Rakyat juga akan kami bawakan secara langsung pada jam 10 pagi, dan antara perkara yang akan dibangkitkan kalau menurut aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat hari ini pada Selasa 14 Julai, Perdana Menteri akan menjawab soalan berkenaan dengan status penebusan ganti cuti rehat kepada wang tunai selama 75 hari kepada penjawat awam. Satu, soal ganti cuti penjawat awam, dan kedua, soalan mengenai bagaimana kaedah ataupun cara untuk mempercepatkan proses status kewarganegaraan untuk anak-anak tanpa kad pengenalan ataupun stateless children, termasuk memperbarui SOP yang ada dalam menangani isu ini secara cepat dan holistik. Dan banyak lagi soalan-soalan yang akan dikemukakan yang anda boleh ikuti dalam secara langsung sidang Dewan Rakyat yang akan kami bawakan bermula jam 10 pagi ini. Ya. Dan banyak lagi perkongsian yang kita nak bawakan daripada astroawani.com, tapi kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi bersama saya Nala Huda, bertemankan rakan tugas Hakim Rahman, bersiaran secara langsung dari rumah, dan kita nak bawakan lagi perkembangan dan perkongsian menarik di astroawani.com. Tadi kita bincangkan tentang perkembangan COVID-19 dan juga kekecohan yang tercetus di Parlimen semalam, tetapi kita nak ceritakan tentang sedikit perkembangan PKP negara kita. Sebelum ini kita lihat perintah berkurung dilaksanakan di hampir seluruh dunia, dan ini adalah untuk memerangi pandemik COVID-19 itu. Dan apabila penutupan sepadan negara itu berlaku, antara kelompok ataupun golongan yang paling terjejas merupakan rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Dan kita banyak bawakan laporan tentang rakyat Malaysia di Singapura itu, bagaimana mereka ada yang stranded di Malaysia, ada yang stranded di Singapura juga, ada yang tidak dapat berjumpa dengan ahli keluarga, ada yang tidak dapat bekerja dan sebagainya. Tetapi ini satu perkongsian baru, katanya 75% rakyat di Singapura dijangka digaji semula di Singapura, dan majoriti rakyat tempatan bekerja di Singapura yang sebelum ini kita lihat direhatkan sementara berikutan pandemik COVID-19 kini boleh menarik nafas lega kerana rata-rata majikan telah menyatakan kesediaan untuk menggaji semula mereka. Ini adalah perkongsian Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Pembangunan Usahawan dan Sumber Manusia Johor, Muhammad Ishar Ahmad. Katanya ia adalah susulan perbincangan antara Kerajaan Negeri Johor bersama Kerajaan Singapura serta beberapa majikan yang kebanyakannya adalah kilang-kilang utama di Republik itu. Dan katanya setakat ini kira-kira 75% daripada mereka akan diterima balik dan 15% masih pending, manakala 10% mengambil tekad untuk tidak lagi bekerja di Singapura. Katanya, saya rasa
rasa masalah membabitkan mereka tidak berlanjutan kerana kita sudah ada usaha untuk menyelesaikannya. Dan mengikut data pihaknya juga dianggarkan lebih 100,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik dari Johor ke Singapura secara harian untuk bekerja. Dan selain usul itu juga pihaknya turut menyediakan program pasca COVID-19 bagi membantu individu yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baharu ataupun untuk menambah kemahiran mereka, upskilling atau reskilling. Ini termasuk program padanan pekerjaan dan juga menyediakan kursus kemahiran jangka pendek. Ini salah satu inisiatif yang kita lihat mungkin harap-harap dapat membantu rakyat Malaysia yang banyak tergendala pekerjaan mereka, sumber pendapatan mereka yang bekerja di Singapura, dan kita boleh jangkakan mungkin dalam jangka masa yang panjang perlu pelan yang lebih long term kerana kita boleh jangkakan mungkin gelombang kedua itu akan tercetus lagi. Mungkin kalau kita pertimbangkan laluan baharu, laluan terbuka bagi rakyat Malaysia dan Singapura ini, tapi dalam masa yang sama kita perlu bersedia untuk apa-apa peristiwa dalam masa yang depan. Mungkin akan ada gelombang kedua, mungkin risiko jangkitan pada tahap antarabangsa itu akan lebih berbahaya. Kita tak pasti lagi, Hakim. Ya, dalam masa yang sama kita lihat kerajaan Malaysia juga melalui G2G atau government to government sering sedang berunding dengan kerajaan Singapura, di mana sebelum ini dimaklumkan bahawa urusan ataupun kemasukan warga Malaysia dan Singapura akan dibuka secara berperingkat. Ini tak tahu lagi bila secara berperingkat tu, tapi akan mula dibuka secara berperingkat, di mana pada fasa pertama golongan mereka yang ataupun mereka dalam golongan profesional akan dibenarkan untuk travel ke Singapura untuk melakukan ataupun meneruskan tugas-tugas pekerja mereka, dan kemudian barulah diikuti dengan pekerja-pekerja domestik yang lain ataupun pekerja harian yang lain, kerana kita difahamkan dianggarkan ada antara 300 hingga 400,000 warga Malaysia yang bekerja di Singapura, 100,000 tinggal di sana, dan selebihnya berulang-alik melalui tambak dan juga tambak Johor dan juga laluan link kedua second link. Dan dalam masa sama juga sebelum ini diumumkan bahawa perbincangan masih lagi berlangsung untuk mewujudkan satu laluan hijau timbal balas di antara kedua-dua negara Malaysia dan Singapura, di mana cadangannya antaranya adalah untuk mewujudkan satu laluan hijau di mana mereka yang melalui jalan tersebut telah pun disaring disahkan negatif COVID-19, tidak bergejala dan boleh terus memasuki ke Singapura, dan begitu juga sebaliknya. Tapi apapun, kita menjangkakan mungkin hari ini Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Hussein akan mengeluarkan kenyataan, mungkin akan melakukan satu sidang media berhubung dengan pembukaan semula sempadan Malaysia Singapura hari ini. Kita tak tahu bila, tapi mungkin hari ini akan diumumkan seperti kita dimaklumkan. Tapi harap-harapnya ini dapat memberi sinar kepada warga Malaysia yang mencari rezeki di Singapura, kerana ini satu perkara yang cukup sukar untuk mereka lalui. Kerana itu sebelum ni kita dengar bagaimana seorang ibu sukar untuk tidak berjumpa dengan anaknya, tidak memberikan susu badan kepada anaknya kerana stranded ataupun terkandas, tidak dibenarkan keluar kerana kawalan pergerakan yang dikenakan akibat COVID-19. Tapi kita harapkan dengan keadaan COVID-19 yang semakin pulih di negara kita, kita harap ini dapat memberi sinar kepada mereka. Naila. Ya, dan kita akan bawakan perbincangan mengenai laluan hijau Malaysia Singapura pada jam 11 pagi nanti. Kita akan dapatkan pandangan pakar kesihatan awam, apa mungkin faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membuka sempadan negara itu. Dan dalam masa yang sama bercakap tentang PKP, selain daripada aspek ekonomi, sebelum ini ada ditimbulkan persoalan mengenai aspek keselamatan wanita ketika pelaksanaan PKP. Bukan sahaja satu isu di Malaysia sendiri, tetapi ini merupakan satu saranan yang dikeluarkan oleh PBB sendiri. Secretary General United Nations sendiri ada mengeluarkan saranan ataupun amaran tentang apa agaknya isu-isu ataupun risiko kepada keselamatan wanita ketika pelaksanaan perintah berkurung dilaksanakan di seluruh dunia. Dan kalau kita saksikan laporan di Selangor, kes keganasan rumah tangga memang dicatatkan meningkat ketika pelaksanaan PKP. Sepanjang PKP yang bermula pada 18 Mac lalu, negeri Selangor merekodkan 90 kes keganasan rumah tangga, dan ini dikongsikan Esko Kesihatan Kebajikan Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Negeri Dr. Siti Maria Mahmud. Katanya kawasan Kota Anggerik sahaja mencatatkan kes tertinggi iaitu 10 kes, diikuti Bukit Gasing 7 dan Bukit Lanjan 4 kes. Beliau juga merupakan adun Sri
Serdang yang juga memberitahu jumlah panggilan talian khas bantuan keganasan yang dijalankan oleh Women's Aid Organisation ataupun WAO juga meningkat. Katanya bulan Mac saja merekodkan 361 panggilan dan ia meningkat kepada 898 panggilan pada April berbanding hanya 266 pada Januari dan 250 pada Februari. Dan katanya juga Dr. Siti Mariam mengingatkan kepada golongan wanita supaya mengetahui hak masing-masing dan mendapatkan bantuan sekiranya terus dikasari pasangan mereka. Ini adalah satu talian khas, itu satu inisiatif yang amat baik, terutamanya amat diperlukan ketika pelaksanaan PKP ini apabila wanita tidak dibenarkan keluar dari rumah dan mungkin lagi sukar untuk mendapatkan bantuan sekiranya mereka berdepan dengan keganasan rumah tangga itu. Tetapi kalau ada antara anda yang mungkin mengalami masalah itu ataupun ada kenal sesiapa yang ada pengalaman itu, boleh saja terus dapatkan talian khas itu bersama Women's Aid Organisation yang terpapar di laman web astrawani.com dalam laporan ini. Dan ini satu kebimbangan yang mungkin kita tidak lihat begitu jelas satu aspek ataupun satu side effect daripada pelaksanaan PKP ini yang merupakan satu isu bukan saja di Malaysia tetapi sudah pun mendapat perhatian pada tahap antarabangsa, pada tahap PBB. Ini merupakan satu isu global yang perlu mendapatkan perhatian Hakim. Ya, itu antara aspek dan kalau kita lihat dalam masa sama sepanjang tempoh PKP ini banyak perkara yang berlaku kerana contohnya di negara jiran kita lihat ketika tempoh PKP ini polis di Jakarta, Indonesia sebenarnya telah berjaya menahan seorang lelaki berusia 65 tahun dan polis menemui ratusan filem dan juga video seks yang dilakukan bersama kanak-kanak berusia 10 hingga 17 tahun dalam komputer riba miliknya. Ini lelaki pedofilia lah, François Abelio Camille, 65 tahun yang ditahan bulan lepas oleh polis Metro Jaya. Tetapi dalam masa yang sama, perkembangan terkini adalah suspek kes pedofilia warga Perancis ni ditemui maut selepas dipercayai menggantung dirinya ketika dalam tahanan polis, dan polis menemui suspek di dalam lock-upnya dengan seutas wayar tergantung di tengkuknya, di lehernya dan disahkan meninggal dunia. Ini antara perkara yang perlu kita berikan tumpuan berkenaan dengan kesihatan, bukan saja fizikal, kita menjaga kebersihan diri ketika COVID-19 tapi juga mental dan juga keselamatan kita ketika kita berada dalam talian. Naila. Ya, betul. Dah banyak lagi perkongsiannya dan laporan penuh di astrawani.com, tapi kita perlu akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Nala Huda dan Hakim Rahman. Kita jumpa lagi jam 8.30. Salam hormat.